Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung pengajian kitab Jihazul Madihah yang Jawi muka surat 47 baris 9 dari bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi 'ulumihi bid darain amin ya rabbal alamin. Kata Syekh Ziyadi, sunat ditambah pada perempuan satu kain jadi 6, iaitu diikat pada dadanya akan pembungkus pada bawah susunya supaya jangan berbalik-balik jadi terbuka kapannya. Intaha tu maksudnya selesai perkataan Syekh Ziyadi. Alik tu nah. Dan hukum kanak-kanak itu seperti hukum orang besar pada kapangnya dan lainnya daripada kapang. Bermula kapang yang putih itu afdal daripada yang lainnya daripada putih, sebagaimana afdal ia putih bagi orang yang hidup. Kerana hadis riwayat Al-Khamsah, maksudnya 5 orang ulama hadis riwayat, melainkan Imam An-Nasai daripada Ibnu Abbas, katanya Ibnu Abbas, bahawasanya Nabi SAW bersabda, ilbasu min siyabikumul bayat fa innaha min khairi siyabikum wa kafinu fiha mautakum. Artinya, pakailah dari pakaian-pakaian kamu akan yang putih, maka bahawasanya ia putih dari sebaik-baik pakaian kamu, dan kapankanlah sekalian kamu padanya pada putih akan orang-orang yang mati dari kamu. Baik, kita masih lagi dalam bab kapang mayat, iaitu kapang laki-laki 3 lapis, kapang orang perempuan 5 lapis. Sekurang-kurang kapang itu selapis yang menutup semua badan mayat, sekurang-kurang. Jadi kalau kita nak buat yang laki-laki ni 3 lapis tu dengan 3 helai kain yang lebar, jadi 3 lapis pun boleh. Atau pakai baju Melayu, kemudian pakai kain belah bawah, kemudian pakai kain selapis lagi yang besar, pun dikira 3 lapis juga. Kanak-kanak sama macam orang dewasa. Yakni kalau kanak-kanak laki-laki sunat 3 lapis, dan kanak-kanak perempuan sunat 5 lapis. Kemudian dia kata, yang afdal kain kapang warna putih. Kena faham makna afdal tu. Afdal itu daripada perkataan fadlun, maksudnya lebih. Maknanya lebih. Kalau ditambah huruf hamzah di depan, makna lagi lebih. Lebih gitulah isim tafdhil dia panggil. Mana lebih. Kalau kita kata fadlun, makna lebih. Kalau kita kata afdal, lebih dari lebih lagi. Faham lagi? Jadi maksudnya bila dikata kain kapang warna putih itu afdal, bukan makna warna lain tak boleh. Kena faham tu. Sebab ada orang dia faham tak boleh kain lain, tak boleh. Sampai ada yang kata haram pun ada. Kena faham. Maknanya kalau kain kita kapangkan mayat dengan bukan kapang warna putih, hukumnya boleh. Gitu. Tak ada masalah. Tidak perlu dipertikaikan, tak perlu nak balah apa. Cuma kalau kita boleh memilih, kain kapang warna kelabu ada, warna koko ada, warna putih ada, maka kita pilih hak putih, afdal. Itu maksudnya lebih molek.
Lain pada putih molek dah. Putih molek. Kerana apa? Kerana dalilnya hadis daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, Nabi SAW pernah bersabda, ilbasu min siyabikumul bayat. Pakailah pakaian kamu yang putih. Ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ini maksudnya, pakailah apa saja pakaian yang menutup aurat. Dan warna putih itu paling baik. Itu maksud dia. Sebab sini ilbasu ini fi'il amar. Kalau orang ngaji nahwu dia tahu fi'il amar. Kalau pergi ke kitab-kitab kita tentang ilmu apa benda ni usul fiqh, dia kata al-amru yufidul wujub. Perintah itu membawa makna wajib, melainkan ada dalil menunjukkan tidak wajib. Jadi ilbasu di sini satu perintah, tetapi bukan perintah wajib, turun ke perintah sunat. Jadi bila nak terjemah hadis, kena terjemah sunat kamu pakai yang warna putih untuk pakaian harian kamu. Kalau kamu pakai warna lain, harus. Boleh. Kenapa sunat yang warna putih? Kerana putih inilah pakaian yang paling cantik, pakaian yang paling molek. Fa innaha, maka sesungguhnya putih itu min khairi siyabikum, daripada sebaik-baik pakaian kamu. Kamu pakaian banyak. Kamu ada pakaian biru, pakaian hijau, pakaian koko, pakaian kelabu. Semuanya baik. Tapi yang paling baik, khairi siyab bermaksudnya akhyar, yang paling baik. Yang terbaik kalau nisbah warna ialah warna putih. Dan akhir sekali Nabi pun sebut wakafinu fiha mautakum. Kalau ada, maka kapankanlah mayat kamu dalam kain warna putih. Nampak? Takut jadi isu pula lagi. Dah ada kematian, dia kapang kain warna kelabu. Nampak? Viral pula Facebook. Dah balah kok tu, balah kok ni. Dalam bertumbuk. Mengaji tak? Bila dah ilmu kita banyak, relax. Dah ada ilmu ada dah. Ada benda. Jadi mengaji dah. Hak dak mengaji kok popang. Waktu bi hukum. Yang penting ni belajarlah. Belajar. Kita belajar bab sunat, kita tahu benda ni sunat. Jadi tak balah. Sebab tu Allah sebut di dalam Quran, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang sudah tahu dengan orang-orang yang tidak tahu? Orang dok tahu dok balah tu. Berdegung-bergang orang tahu dok layang, dok tengok popih tu. Malah layang pok-pok ni. Dok tahu kala dia panggil. Sebab bila kita tak ada masalah. Hak ni tu haram tau. Kai kapang warna kelabu. Tak boleh tu. Dok sah. Kawan dia pula masuk, aku berasa macam ke tak sah kat aku dengar dulu. Sikit-sikit bakat tambah. Mari mufti hok pelik-pelik lagi kau berat tu bik. Boleh. Apatah lagi jikalau mayat itu berwasiat, maka wajib kena ikut warna dia. Dia kata kalau ayah mati, itu panggil wasiat. Faham? Kalau ayah mati, hak makmum mati dulu. Tapi dah kalau ayah mati, kain hok kelabu ni ayah sipang dah ni, buat kapang ayah. Faham? Wajib tunai. Asal harus. Asal harus. Wajib tunai. Pasal apa? Wasiat. Nak tunai wasiat ni kena tengok isi wasiat itu bercanggah tak dengan hukum syarak. Tak bercanggah sesat. Yang kedua, ada wujud tak benda tu? Dia ada kain tu. Wajib tunai. Faham? Tapi kalau wasiat dengan benda yang tidak wujud, tak boleh tunai. Faham lagi? Atau benda yang menyusahkan orang, tak boleh tunai. Contohnya kalau ayah mati bila-bila, ingatlah jangan tanam kubur macam orang lain, buat 200 kaki. Faham lagi? Nyusahkan orang tak?
tak boleh tunai. Nah, atau dia wasiat dengan bukan barang dia. Dah. Ingatlah kalau ayah mati ni mesti gebang tahun ni musmeleh dan lembu kapung ni semua. Sah tak wasiat? Tak sah tak lembu orang. Faham lagi? Ini faham baik-baik. Jadi wakafinu fiha mautakum, kalau ada hak putih maka molekmu kapang yang putih mayat-mayat kamu. Dah kalau tak ada hak lain. Nampak? Kalau tak ada warna lain. Dan adakah sahabat semuanya kapang warna putih? Tak. Sebahagian sahabat ada yang jubah jalur, jubah belang, jubah kelabu, jubah koko, jubah merah. Maksud jubah ni pakaian kita masa hidup. Sebab kain kapang tidak mestinya hak sekeping besar gitu. Faham? Boleh kapang dengan yang kita pakai masa hidup. Dan yang paling afdal kata setengah ulama fiqh ialah pakaian yang mayat itu suka sangat pakai masa hidup. Lepas tu tukang kapan dia akan tanya, sesadah mandi ni lagi panggil mak. Nampak? Jadi arwah ni masa dia hidup baju mana Ibrahim kali pakai? Jadi bini si mati pun waktu baik baju Melayu warna koko. Bagi ingat baju Melayu koko ni dan kain plekat hijau ni, maka dijadikan kapang. Boleh. Tapi jangan waktu baik baju hok mengaitkan mayat. Mak dia waktu baik baju MU. Ayah dia kata ayah dia baju ni mak basah tu jemaah ambil dah pakai. Tak jadi gitu. Jadi fitnah pula. Dinakal. Artinya pakailah dari pakaian kamu yang putih, maka bahasanya ia putih dari sebaik-baik pakaian kamu. Siapa-siapa? Kata ulama, antara hikmahnya ialah nampak kotoran atau najis bila kena pada pakaian. Mudah nampak. Kalau hitam gini kena dari cicak tak jumpa jari dah. Faham lagi? Kalau warna putih nampak selalu. Ni kena lada ke benda ni? Tapi kalau baju dia merah, dia duduk atas lada, nampak tak? Tak lah lada kepuk. Penuh punggung. Lada kepuk merah tu memang tak? Jadi putih itu senang nampak kotor. Dan bila dia berasuh, yang lain pun dibasuh, dia yang paling terselah kerana putih. Adapun jika dikapan dengan yang bukan putih, maka iaitu makruh, kata setengah ulama. Dan jikalau ia mewasiatkan minta dikapan dengan yang putih, tiada sah yang wasiatnya kerana ia makruh. Dan kata wajib dikapan mayat dengan yang putih, kerana jika mengkapankan dengan yang lain daripada putih itu jadi menghinakan mayat. Dan kain yang sudah dibasuh itu afdal daripada yang baru, sebagai kata Al-Qadhi Husin. Pendapat tadi dhaif. Faham lagi? Kerana apa? Kerana hadis-hadis yang sahih. Ada sebahagian sahabat yang tidak dikapankan dengan baju yang putih. Jadi maksudnya di sini hukumnya, jika dia wasiatkan dengan warna yang bukan putih, yang tidak ada mencela kepada mayat, maka wajib ditunaikan wasiatnya. Tapi kalau dia wasiatkan dengan yang haram, seperti diwasiatkan kapan kain sutera, maka tak boleh. Kerana sutera itu haram ke atas lelaki hidup dan mati. Bila diharamkan ketika hidup, maka haram juga ketika mati. Orang puang tidak haram kapang dengan kain sutera, bahkan boleh semayang telekung sutera. Kerana Nabi sudah halalkan. Ada orang kata dah kotor tu mayang ke mana? Bila pula kotor suteranya? Kalau kotor, Nabi tidak halalkan untuk kaum perempuan. Faham? Bila dihalalkan untuk kaum perempuan, bermakna tidak kotor. Berdalil dengan sebuah hadis riwayat Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya telah memandang Abu Bakar radhiyallahu an kepada sehelai kain yang ia sakit padanya kain. Maka katanya, basuh oleh kamu akan ini kain.
dan ditambah olehmu atasnya kain 2 helai kain lagi, maka kapangkan daku di dalamnya kain itu. Kataku, ini kain sudah buruk. Katanya Abu Bakar, bermula orang yang hidup itu lebih mustahak memakai kain yang baru daripada orang yang mati. Maksudnya dia kata tadi, kain yang sudah dibasuh itu afdal daripada yang baru. Maknanya kalau kita ada kain kapan yang sudah dipakai, maknanya second hand lah, afdal daripada kain kapan yang baru. Nah, nampak? Kenapa? Kerana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bapaknya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dekat dengan wafat. Nah, dia lihat sehelai kain dalam kitab Nailul Autar. Kain itu maksudnya kain selimut yang selalu Sayyidina Abu Bakar pakai. Selimut malam kan sejuk. Jalan buat selimut gitu. Macam orang Afghanistan sekarang ni, dia berjalan dia selimut gitu. Jadi katanya Sayyidina Abu Bakar, ambil kain, kalau aku mati ambil kain ni, buat kain kapang aku. Lepas tu tambah 2 helai lagi. Maknanya kain lain lah. Dan disuruh basuh. Maka kata Aisyah, dan diburuk dah kain ni. Maknanya bukan kain baru. Selimut Sayyidina Abu Bakar ni hak buruk dah. Bukan makna buruk tu pecah-pecah. Makna lama dah pakai. Hak kita pakai dah. Hak 2 tahun dah pakai. Dan ni hak buruk dah, ni hak lama dah ni. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, hak baru tu moleknya untuk orang hidup lah. Kita orang mati sekejap saja, untuk wukuh sekejap, lagi hacur lebu. Habis hacur lebu habis. Hanya senyakapan itu bekas darah mayat dan danur. Maksudnya gini, kata Abu Bakar, kain kapan itu bukan untuk orang nak pergi raya, nak pergi jalan rumah orang, tapi untuk kena darah dan danur. Yang ni bila diletakkan di dalam kubur, 2-3 hari lagi kembanglah mayat, lepas tu keluar air danur. Danur ni maksudnya air cecair dalam badan mayat, dia keluar. Faham? Jadi berair habis. Dalam seminggu tu kena berair habis. Darah-darah pun nelih habis. Jadi kain yang untuk kena benda-benda kotor ni, kain second hand tak apa dah maksudnya. Tapi kalau kita dalam masyarakat kita guna kain kapang baru, hukumnya harus. Hukumnya harus. Bermula kain daripada benang itu afdal daripada yang lain. Maksud benang ini kain yang ditenun. Macam kita kain kapang tu kain benang lah. Kain papling tu made in China tu, putih, RM3.80 semeter tu. Tu yang ditenung lah. Jadi lain daripada benang, maksudnya bukan kain kapah lah, kain jersey ke, kain Georgette ke, faham? Kain benda lagi. Kerana dikapankan Nabi SAW dengan kain benang, dan sunat diukup akan kapan itu 3 kali dengan gaharu bagi kapan yang selain orang ihram, maka hak Rumi kata mula. Lepas pada ihram, maka benda. Maka dihamparkan kapan yang terlebih luas dan terlebih bagus. Dihampar tu. Dihamparkan kapan yang terlebih luas dan yang terlebih bagus. Kemudian dihamburkan di atasnya kain akan hanut. Hanut tu iaitu bagai-bagai daripada bau-bauan yang dicampurkan dengan cendana, sejenis kayu, dan bunga mawar dan kapur barus. Kemudian dihamparkan pula yang keduanya kain di atas kain yang pertama. Kemudian dihamburkan hanut iaitu bauan di atasnya kain yang kedua. Kemudian dihamparkan pula yang ketiganya kain di atas lapis yang kedua. Maka dihamburkan hanut wangi-wangian tadi, dan jika ada ia kain 5 lapis, maka hendaklah dihamburkan hanut wangian itu yang tersebut atas tiap-tiap lapis daripadanya 5, supaya tiada segera buruk kapan, yakni tahan kain kapang itu
dan mayat itu pun tahan setelah itu. Maka dihantarkan mayat itu dengan perlahan-lahan di atas lapis yang ketiga, yang ini 1, 2, 3, hal keadaannya terlentang mayat. Maka dihantarkan dua tangannya mayat atas dadanya mayat, atau dihanjurkan kedua tangan kepada lambung, kepada rusuknya, dan dilekapkan kapas yang dibukakan dia, yang dicampurkan dengan hanut wangian yang tersebut itu pada segala liang anggota mayat, iaitu pada lubang-lubang hidung, telinga dan mulut, iaitu dua matanya dan dua telinganya dan dan lubang hidungnya dan mulutnya dan kubul dan dubur diletakkan kapas, kerana menolakkan masuk binatang umpama serangga. Tetapi makruh memasukkan kapas ke dalam duburnya, melainkan jika ditakut keluar sesuatu daripadanya dubur. Demikian lagi dilekapkan kapas pada mata luka, iaitu lubang luka yang terus rongganya jika ada, dan pada segala anggota sujud, iaitu dahi dan hidung dan dua lutut dan dua tapak tangan dan dua perut jari kakinya, kerana memuliakan segala tempat sujud. Baik. Dia kata tadi sunat diukuk akan kain kapan. Apa makna ukuk? Ukuk ini maksudnya kita bakar suatu benda yang bila benda tu terbakar, dia mengeluarkan asap yang berbau wangi. Kalau ni bukhur. Faham lagi? Rumah orang Arab kan? Dia ambil bekas tu, dia bubuh arang dia tu, dia nyalakan arang, dia ambil kayu bukhur tu, kayu candang lah, kayu gaharu, dia bubuh, dia tabur, nyala kayu tu nyala tu, perbuatan tu dipanggil menguap, orang panggil mengukuk. Faham lagi? Itu panggil ukuk, bahasa lama lah, maksudnya membakar wangian. Jadi dikeluarkan asap itu berbau wangi. Faham? Jadi bila dah dia mengeluarkan asap itu dilalukan pada kain kapang. Maksudnya ini kain kapang, ambil bekas asap tu yang wangi, awak lalu di bawah kain kapang. Jadi asap tu kena di kain kapang, kapang tu bau benda. Wangi ke busuk? Wangi. Hukumnya sunnah Nabi SAW. Dia sunnah dan dia sunat. Hadis-hadis yang meriwayatkan perintah supaya membakar wangian ketika kematian banyak sangat. Banyak. Itulah yang kita ni bakar kemenyan bila kematian. Faham? Kena faham hukum dia dulu. Apa sebab orang bakar tu? Boleh ke tidak? Ada yang boleh, ada yang tidak. Jadi kalau kita ikut yang disebut oleh ulama-ulama, masa manakah sunat kita bakar wangian, bakar gaharu, bakar bukhur, atau kemian yang wangi, atau apa sajalah benda yang bila bakar menjadi wangi majlis itu. Maksudnya kalau rumah orang mati, rumah tu jadi wangi, iaitu ketika berlaku bila semula daripada matinya. Mana mati dah, faham? Mati dah, seorang anak, dia betul mayat apa semua, seorang lagi anak, dia bakar bukhur atau kemiang dan sebagainya, supaya jadi harum. Dah kalau tidak mati, kalau tidak mati, apakah hukum kita bakar wangian supaya jadi wangi rumah, padahal tidak ada orang mati? Cik jawab. Boleh tak? Anda kan? Faham lagi? Boleh lah. Faham lagi? Nabi SAW suka kepada wangi-wangian. Mati ke pasang wangian, hidup ke pasang wangian, hukumnya sunat, dapat pahala. Faham lagi? Kita nak mesyuarat, bukan orang mati ni, mesyuarat dalam balai raya, mesyuarat JPKK. Adalah nak buat apa-apa mesyuarat.
Jadi sebelum start mesyuarat, dia bakar wangian. Sama ada gaharu, setanggi, kemian. Nah, untuk wangikan majlis mesyuarat nanti. Hukumnya sunat. Bahkan mewangikan masjid, semua dalam kitab-kitab fiqh sebut sunat. Yang ulama pesan hanyalah pada masalah menggunakan minyak atau lemak dari binatang yang najis, itu dilarang kata setengah ulama fiqh dibakar dalam masjid kerana minyak itu najis. Faham? Adapun mewangikan masjid, mewangikan rumah kita, faham? Mewangikan pejabat, mewangikan kedai rucik kita, hukumnya sunat. Faham? Kena faham baik-baik itu dulu. Jadi mu nak kata orang nak pasang kemiang wangi kata kematian tu, wak mari dalil larangan. Wak mari dalil larangan. Mana ada larang? Pandai-pandai nak kata haram pasang kemiang, buat buluk. Kan disunatkan kita mewangikan. Cuma zaman dulu, dia tak ada spray gini. Ulama tidak syaratkan nama itu bukhur. Tapi yang dimaksudkan ialah wangi majlis. Jadi sama ada wangi majlis itu dengan sebab bakar bukhur, bakar setanggi, atau namanya kemian, atau namanya ambar, atau zaman kita pakai spray ombipio. Kita spray nak suruh wangi. Pasal ada majlis apa nak hidupah tak? Sunat belaka. Kerana bukan nak kepada jenis itu. Sembuh ke pecek ke lomba ke lepa. Nak kepada wangi yang dia dapat hasil daripada kita buat tu. Faham lagi? Kalau malah nak sembuh pakai hak ngosek tu. Hak ngosek tu, hak beratu. Hak beratu tu dia orang tak sembuh 5 minit kali. Dia pakai bateri DIY. Kita ingat ngosek. Apa bunyi? Rupanya dia. Dia kata kadang kalau asap-asap tu bukan jin suka. Tu kata mufti baru. Kan tak boleh kan pasak dalam rumah jadi jin suka. Dah yang mu makan ke darah mak mu goreng pun tak berasa. Mak mu goreng, mak mu panggang ayam, mak mu pekan berasa keluar dalam rumah. Nah, gua ni pula. Boleh tu tak apalah, dah kenyang perut. Gitu. Wah hasilnya diang lah. Diang belajar biar banyak ilmu. Betul tak? Pada bercakap. Yang bagi lil jahil ayaskuta. Yang sepatutnya bagi kita yang tidak ada pengetahuan ni moleknya diam lah. Baik. Siapa satu isu orang balah, kita jangan masuk dapur. Kita pergi ngaji isu tu. Jadi kita akan dapat pengetahuan. Mereka dapat dosa balah, kita dapat pengetahuan. Oh, tahu lah. Untung kita. Jadi sunat bukhur itu dibakar, kemian dibakar, maknanya kita perasap, kita wangikan kain kapang itu sunat 3 kali. Nampak? Nabi sebut salasa. Salasa. Nampak? Ada satu hadis lagi, Nabi kata witra, dengan witir, maknanya gembilangan ganjil. Sunat dibakar akan diasapkan, diwangikan akan kapan itu dengan bilangan witir. Hadis yang lain, sunat diwangikan akan kain kapan itu 3 kali. Maksudnya sama, witir itu maksudnya 3 kali lah. Tiba-tiba kita pergi buat 4 kali, tak salah pun. Yang comel 3 kali. Baik, ketika mati diwangikan keadaan. Kemudian ketika kain kapang disediakan, sebelum kapang mayat, wangikan dia dengan asapnya tadi. Kalau nak buat, kalau tak ambuh pun tak ada masalah. Buat macam dia kata tadi, letak kain sekeping, kena letakkan wangian bunga-bunga biar wangi. Lepas tu letak sekeping lagi, letak lagi wangian. Letak yang ketiga, letak lagi wangian, dan letak mayat. Faham lagi? Ataupun dengan cara kain kapang itu dilalukan asap bakaran wangian 3 kali lalu. Faham? Yang kedua, masa mana? Masa mandi. Sebelum kapang tu lah. Pun sunat dinyalakan atau diwangikan keadaan. Kata ulama-ulama, tujuannya supaya jikalau adalah bau yang tidak menyenangkan
keluar daripada air basuhan mayat. Contoh ngalir keluar. Mayat mandi dalam, keluar kot bigas tu, orang lalu, oh busuk pak mak. Busuk pak mang bau. Mang. Kalau lalu dah masuk kat orang mandi tadi. Nah. Contoh ada kat mulut jahat. Tidak boleh dia bau je. Mang. Dia nak viral semua lah Facebook. Faham lagi? Nah. Jadi bila wangi harum dengan asap setanggi, dengan asap apa benda candang, asap bukhur, maka menutuplah kalau ada bau-bau yang tidak elok, maka orang yang itu tidak mengumpat kepada mayat. Faham lagi? Jadi hukumnya boleh. Dan yang mana yang tidak boleh? Yang tidak boleh ini jika kita beriktikad sesuatu yang tidak ada disebut oleh ulama-ulama. Bila kita pasang setanggi, jadi dia ampunkan mayat. Itu salah. Kita pasang setanggi, kita bakar apa benda gaharu, jadi apa benda ampun dosa dan sebagainya. Itu salah lah. Atau setengah tu nak panggil orang tahlil, dibakar kemian yang busuk. Yang busuk itu tidak sunnah. Yang sunnah tu yang wangi. Faham? Dia kalau gaharu, dia kayu. Dari tumbuhan, batang pokok lah. Dia yang paling mahal. Dia buat minyak wangi dalam dunia ni dua saja. Satu daripada gaharu, satu daripada bunga. Faham? Kalau daripada bunga harganya tak mahal sangat lah. Macam minyak wangi yang dia jual di Itali, di France, 300 botol, 400 botol tu. Faham? Ferrari lah, Polo lah, itu daripada bunga. Kalau daripada gaharu harga tinggi. Kita beli yang besar ni pun dengan buat gaharu 2,500. Tu pun tak bakal, takut rugi. Faham lagi? Lalah anak waktu pojeng. Nampak tak? Pada tiung gitu ambil kot biga-biga tu. Dah sayang. Faham? 2,000 pun orang belanja. Faham lagi? Kalau kita beli 200 riyal je. Faham? Kerana mahal. Candang itu sekarang sudah 200,000 grade A sekilo. Faham? 80-an itu 9,000, 8,000 sekilo. Ini grade nombor 5 untuk buat sabung je. Dia hantar ke Australia, banyak lagi di Malaysia ini, tapi grade 5, 16,000 sekilo. Faham? Kan itulah. Ya, kalau daripada candang, banyakkannya dijadikan minyak, disuling, dihantar ke Arab. Lepas tu kita pergi di Jeddah, di Riyadh, di Taif, masuk mall-mall dia, ungut, 4,000, 5,000 sebotol. Betul tak? Kita kata mahal pergi bawah sana, RM2. India punya. Bubuh tu kucing pun tembak. Kemudian kemian itu daripada getah. Getah yang keluar, dia mengeras di pokok, ditakir lah keluar getah tu, dikerah, dia bakar. Dan kemian itu yang jadi sunat ialah yang wangi saja. Kerana maksudnya wangi. Nabi suka yang wangi. Jadi kalau kayu gaharu lah katakan bau busuk, maka tidak sunat. Yang sunatnya yang dikehendaki bau wangi. Faham lagi? Kemudian orang nak tahlil, mari Tok Imam, Tok Syekh nak tahlil, dia pergi bakar kemiang busuk dengan asap kelomboh tak muka Tok Syekh. Faham lagi? Wisebeh gitu Tok Syekh. Pening pala-pala tak, merah mata-mata masuk asap. Itu benda yang tidak betul. Faham? Orang nak mari tahlil, jangan guna kemiang busuk. Kalau nak guna kemiang yang wangi. Ada kemiang wangi? Ada. Saya pergi satu tempat jual minyak wangi di Madinah. Dan kita bertanyakanlah, hok mana kemiang, hok mana grade kemiang wangi, mana kemiang murah, mana kemiang India, mana hok Kamboja, mana candang yang Kelantan. Dia cerita habis. Ni begini ya. Nampak? Yang wangi memang harganya tinggi kemiangnya. Itu maksudnya. Jadi tak usahlah bila nak tahlil, nak mai ajak pun waktu bik rasak kelung, apa pedih mata Tok Imam. Tak. Tapi kalau bukhur, dia tidak memedihkan mata. Faham? Kerana dia candang ni dia tidak memedihkan mata. Kita bakar kayu biasa jadi pedih mata. Tapi kalau candang, bukhur dia tak pedih mata. Baik. Jadi bila diletakkan mayat, sunat ditutupkan tangan mayat begini. Tak gini. Ataupun begini. Tapi yang banyaknya beginilah.
Seperti keluarkan orang sembahyang. Dan semua anggota sujudnya sunat diletak kapas. 2 tapak kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan dan dahi. Dia letak kapas kerana memuliakan anggota sujud. Kemudian dia letak kapas pada rongga, mata, telinga, hidung, mulut dan kemaluan. Ini yang sunat. Kabarullah sekurang-kurang yang sah kapan saja yang menutup aurat semua sudah sah, boleh tandang dah. Boleh semayang dah. Tetapi kalau mayat yang ihram, dia kata tadi, mayat yang ihram, maka tidak boleh kita wangikan akan pakaian dia. Kenapa? Kerana dia dalam ihram, belum tahlul. Sebab orang yang ihram, setelah mula niat ihram haji dan umrah, maka haram pakai wangian. Sebab tu ada suatu orang sahabat yang mati dalam ihram. Nabi kata mandikan dia, kapankan dia dengan pakaian ihram, jangan wangikan dia dan jangan tutup kepalanya. Kenapa? Kerana orang ihram tak boleh pakai wangian. Dan orang laki-laki yang ihram tak boleh pakai piyah, serban dan sebagainya. Bila boleh? Selepas tahallul. Lepas gunting rambut atau bercukur, boleh potong kuku, boleh mandi sabun wangi, boleh pakai wangian. Larangan tadi ketika dalam ihram sahaja. Kalau kita pakai ada kain ihram, belum lagi haram. Yang kata haram ini setelah niat ihram. Ada orang dia suka sangat nak pergi Mekah, nak perginya minggu depan naik kapal terbang. Minggu ni pakai dah ihram. Nak pakai ihram dah pergi mari lah rumah. Itu tak jadi haram. Yang jadi haram bila dia berniat, aku berihram dengan haji dalam hati. Itu baru panggil dia muhrim. Orang yang sudah niat ihram, maka haram pakai minyak wangi. Berhenti kat tu dah. Wallahu a'lam. Baik, sumbangan kutipan derma macam biasalah untuk maslahat dan kebajikan masjid lama kita ini. Untuk penonton live Facebook, akaun ada ditulis, iaitu Bank Muamalat 130-496-8714. Untuk yang sudi nak membelanjakan bil air, 0501-757-178-19 atas nama Mahmud bin Kasim. Jadi khusus sumbangan yang kita kutip pada malam ini untuk ihya Ramadan dan maslahat masjid. Petugas sila bangun untuk memungut derma menggunakan beg putih seperti yang tertera di hadapan ini. Baik, teruskan memungut sumbangan derma untuk masjid. Kita tengok soalan. Soalan yang pertama
Bolehkah kaki belunjur menghala ke kiblat? Yang ini Kaabah. Yang kedua, bini puasa sunat, bolehkah kita peluk? Atau wajib buka puasa? Baik. Tidak diharamkan kita belunjurkan kaki ke arah kiblat. Kiblat itu maksudnya arah. Dan arah bagi umat Islam ini adalah Baitillahil Haram, yakni Kaabah. Kerana itulah orang yang sakit sunat diletakkan dua keadaan. Satu, seperti diletakkan mayat di dalam kubur. Dengan dibaringkan kemudian diletak menghadap kiblat gitu. Jika susah, maka kepala belakang kiblat dan kaki arah kiblat, dan kepala dilapik batal biar tinggi kerana nak mengerjakan solat. Jadi solat ada tiga keadaan. Satu, berdiri, orang yang sihat. Orang yang tak mampu berdiri ialah duduk, iaitu duduk seperti duduk iftirash. Dan orang yang memang dah tak boleh duduk, sakit, dalam keadaan berbaring. Maksud berbaring ini, kaki arah kiblat, kepala di belakang, dan tinggikan kepala untuk jadikan mukanya menghadap kiblat. Kalau dilarang, maka tidak disunatkan keadaan semayang orang terletang kaki menghadap kiblat. Yang diharamkan ialah kaki dihalakan kepada Quran dalam keadaan Quran itu dekat pada adat. Kalau kita belunjur sini, Quran ada di Pulau Musang, tak haram. Faham lagi? Jadi kita belunjur sini, Quran di situ, haram. Kerana pada adatnya nampak tidak memuliakan Quran, merendah-rendahkan Quran. Situ haram. Faham lagi? Jadi Quran tu, bukan ngadap kiblat. Isteri puasa sunat, boleh tak suami peluk? Haram peluk isteri orang yang puasa sunat. Isteri orang lah, tak isteri kita lah. Baik. Sebab tu lah ustaz-ustaz dia mari ngajar kat gini nak puasa kan. Yang dimakruhkan ke atas orang yang sedang berpuasa ialah mencium, memeluk suami atau isteri. Faham lagi? Itu makruh. Nasihatlah kepada penagih dadah, moga-moga berubah jadi insan yang berguna. Sebut diriwayatkan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap benda yang mendatangkan khayal itu, namanya heroin ke dadah, benda heroin ke, jandu ke, ganja ke, morphine ke, crack ke, kokain ke, ais ke, sabu ke, mak sabu ke, faham? Apa nama lagi, air batu ke apa ke, dia mengkhayalkan. Ataupun arak jenis wine, jenis whisky, jenis brandy, jenis toddy, jenis ram, jenis barkadi, semua itu mengkhayalkan. Maka hukumnya semua itu adalah khamar. Jenis minum, jenis cocok, jenis bakar buah tasudu, tarik bahan tekak, jenis pil ekstasi, pil kuda, pil kera, pil lembu, yang jenis mengkhayalkan. Untuk mengkhayalkan. Hukumnya sama macam minum arak. Wa kullu khamrin haram. Nah, tiga golongan yang tidak akan masuk syurga. Nabi sebut salah satunya mudminul khamri. Orang yang kekal menggunakan benda-benda yang mengkhayalkan sampai mati. Nampak? Tapi kalau dia bukan jenis kekal sampai mati, dia nisak, lepas tu dia bertaubat kepada Allah, dia ahli syurga. Suami bacaan tidak molek, isteri lagi molek bacaan dari suami. Apakah hukum saya semayang berimamkan suami saya? Dia tidak molek ni maksudnya betul tak apa? Qori ni ada dua. Satu dia panggil qori yang pandai melagukan Quran, taranum. Itu tak masuk dalam bab semayang. Dalam bab semayang, qori dengan makna orang yang baca betul walaupun tak sedap. Meledak baca tapi betul. Faham tak?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa tu? Dah sedap? Dah boleh pergi tanding gitu. Faham lagi? Qori dah baca betul. Faham lagi? Jadi asal betul sudah, dah sedap tak apa. Kemudian pula tak berapa comel. Baik, kalau maksud tak berapa comel itu kena faham. Satu, kalau kesalahan itu khafi, dimaafkan. Dia boleh jadi imam bagi isterinya, tapi tak afdal jadi imam bagi jamaah laki-laki yang ramai. Faham? Kerana apa? Kerana nak jadi imam yang afdal bagi orang ramai, yang pertama afqah, paling pandai faqah. Yang kedua aqra, paling baik bacaan. Nampak? Adapun di rumah, dia kesalahan khafi. Maksud kesalahan khafi ini dimaafkan. Yang tak boleh kesalahan lahan jali dia panggil, iaitu tukar baris, tukar huruf, rosak maknanya. Soalan seterusnya, saya warga Australia. Di sini bukan negara Islam. Saya beli rumah tapi sini mesti bayar dengan riba. Tiada Islami. Apakah hukum? Sebahagian ulama mutaakhirin mengatakan untuk rumah yang pertama jika tidak boleh dibeli dengan cash, maka dimaafkan. Kerana rumah itu keperluan. Soalan seterusnya, kita dah tutup solat sunat witir pada malam lepas solat isyak, dan kita bangun tidur, bolehkah kita solat tahajud? Dan buat solat ni witir sekali lagi. Siapa yang sudah solat witir, faham, sama ada awal malam sebelum tidur atau selepas bangun tidur, tak boleh lagi buat witir. Kerana Nabi kata la witrani fi lailin, tidak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Tetapi kalau lain daripada witir, silakan. Contohnya dia witir bersama dengan jemaah lepas tarawih ramai-ramai. Faham? Dia pun baliklah, lepas tu tidur. Dia bangun malam, contoh dia makan sahur pukul 3 pagi, dia boleh semayang lain. Contoh semayang tahajud, boleh. Para sahabat ada 2 golongan. Satu golongan mereka semayang tahajud dulu baru semayang witir. Dan satu golongan sahabat mereka semayang witir dulu baru semayang tahajud. Maksudnya ada sahabat yang semayang witir dulu sebelum tidur, dan mereka bangun di tengah malam semayang tahajud. Antara yang semayang witir dulu kemudian tidur, bangun nanti baru tahajud, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Soalan seterusnya, imam baca sedak dah tapi dia duduk betul mikrofon kat mulut. Pergerakan yang banyak sah atau tidak? Jadi dia nak betulkan mikrofon atau betul mikrofon masa nak semayang. Jawabnya, dalam mazhab Syafi'i, kalau kita buat perkara yang tidak perlu, sekalipun tidak membatalkan, hukumnya makruh. Benda tu tidak perlu pun, dia menggerak-gerakkan tangan, maka perbuatannya itu makruh. Maksud makruh ni yang tidak membatalkan, seperti pergerakan yang sedikit. Nampak lagi? Adapun perbuatan yang perlu, maka hukumnya harus dengan syarat jangan pergerakan yang membatalkan. Contoh, dia keluar apa, dia ada air liur, dia pun ambil tisu. Faham? Tengah semayang keluar inguh contoh, faham? Neleh air hidung, dia pun ambil tisu, dia buat gitu. Itu tidak batal lah. Ni perlu tak perlu, ini neleh dalam mulut nak baca ni. Faham lagi? Ini satu keperluan, faham? Dia tekuk gitu, dia boleh dalam kocek mula. Pergerakan sedikit batal tak? Tak. Tapi kalau pergerakan yang banyak, walaupun perlu, batal tak? Contoh tengah mayang, neleh, dia pun ambil. Batal dah. Faham tak lagi? Itu kena tengok. Jadi perbuatan yang banyak itu, anggota besar tak boleh 3 kali. Mana anggota besar ni? Gerak baru. Atau baru tak gerak, tangan gerak. Atau lengan tak gerak, ni gerak, pergelangan gerak. Batal tak 3 kali.
Jari saja. Tak batal. Soalan seterusnya. Anak bising bangun masa orang ngajar. Mak dia tak marah sikit pun. Duduk berlari depan orang semayang. Baik. Dia satu kena faham. Yang pertama, jangan kita larang budak-budak mari masjid, mari surau, mari majlis ilmu. Kedua, bila budak-budak itu buat benda yang tak patut, maka hendaklah kita marah. Supaya dia dapat pelajaran. Bukan maksud dibenarkan bawa anak, kemudian anak tu boleh ganggu siapa saja, itu tidak. Maksudnya, budak itu tak pelik, kadang-kadang dia kacau orang. Tapi orang yang melihat, hendaklah melarang. Nah, macam anak kita kok, kalau kita larang, sekali dua tak dia apa. Tapi lama-lama dia tahu ayah dia tak suka kalau buat benda lagu tu. Itu pelajaran yang dia dapat. Faham lagi? Jadi bukan makna bila kita kata boleh bawa budak, mak pun pakai lock. Ustaz kata tak apa kan? Tak apa tu lah, tak apa bawa. Tapi bila anak itu mengganggu, kamu tariklah dia. Faham lagi? Jangan lock. Ni sama kuat dengan penceramah. Faham lagi? Jadi mengganggu orang lain. Islam ni la darara, tidak boleh memudaratkan orang lain. Bini saya ni memang jenis tak boleh tegur. Kalau tak boleh tegur, semua bini gitu. Kan bini mu seorang. Macam mana nak buat? Paling nak buat apa dah? Mu cari seorang lagi yang boleh tegur. Faham lagi? Nah. Sebab itulah Kitalah kehidupan di dunia. Kita kena tengok kok. Dia bagi lumrah hidup. Ada orang dia beli kereta. Dia jadi senang dah ni. Sebab dia ada kereta. Ada tak? Ada tak gitu? Ramai gitu lah. Dulu hok lah nak jalan, nak pergi mak tak boleh apa semua, pinjam hok orang, malu mata pinjam motor orang ni. Lah ni dia ada kereta. Jadi senang tak dia? Tapi ada orang bila beli kereta jadi susah. Ada tak? Dia gitu lah. Tapi hok ramainya dapat kereta jadi senang. Faham? Maka begitulah dengan isteri kita bujang. Tak ada orang nak buat air, tak ada orang nak masak, tak ada orang nak cara basuh baju kita. Kalau kita tidur dak angin subuh orang dak gerak. Tiba-tiba kita nikah. Ada kemudahan tak? Jadi senang tak? Ramainya jadi senang. Tapi ada orang bila nikah kau susah. Jadi serabut kali. Faham tak? Sakit pada-pada pun. Serba tak kena. Hak tunya kata, hak ni nya marah, hak tunya. Ada tak gitu? Betul tak? Betul tak? Ramai orang bila nikah jadi senang. Tapi ada orang bila nikah jadi susah. Kita kata gini, dia marah. Kita cakap dengan tu, dia tanya apa cakap dengan tu. Jadi sakit kepala kita. Kata, salah aku pergi bini itu. Faham tak? Jadi, dia antaranya tak boleh ditegur. Ada perempuan begitu. Tak boleh tegur. Dia tegur orang boleh. Kita tegur dia tak boleh. Kena jadi balah. Kalau dia salah, dia pusing, jadi kita salah. Faham? Ada tak gitu? Dia yang salah. Jadi bila kita tanya, kita pula salah. Faham? Akhir-akhirnya dia tak boleh nak pergi dah. Kita kata, tak boleh awak perangai hari ni, awak duduk kata ke jiran ke, duduk ngopak ke dia, jadi tak molek perangai. Dah tak molek pun nikah ke saya. Kerak gitu pun nak kata kan ni. Dah aku tak molek apa menikah dengan aku. Dah. Mu nak jawab kan ni? Betul tak? Sakit apa dia? Jadi ginilah pandang sisi baiknya. Mungkin sebagai kafarah dosa-dosa kita di masa lalu. Betul tak? Ada kita yang dah ingat tu. Ada kita salah cakap dengan seseorang yang mulia sisi Allah. Faham? Nampak tak? Ini kafarah kita. Boleh bini nyakit hati. Faham lagi? Betul tak? Dia tak boleh awak tinggi suara dengan saya tu. Tak dengar ke ustaz-ustaz duk ngajar masuk neraka. Dah awak seorang masuk surga. Dah. Tak denyuk kita. Bengang bersengi. Faham lagi? Takkan nak tumbuk, tak adang. Dah tak? Nyanyi ke dia. Lah kita nak buat ke mana? Sebab lagi ya. Buah sama. Gaji kena lah tu. Faham? Nampak tak? Kita pun dah lapar. Kalau anda awak kita pun ambil anak kucing motor. Start tak motor pergi lepak kedai di sana bertenang tu. Pasal kita keholok kau punah ni. Kata gini, kata itu tak? Jadi dia bertambah dosa ke bertambah pahala bini kita? Tambah dosa. Kita pun tambah dia kejar. Apa kat pintu? Faham? Mana? Lagi mana? Kalah.
Faham lagi? Ada tak gitu? Kita sampai kedai tu beratas mesej. Ting 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 ting. Lah buka dah. Buka boleh keluar. Faham lagi? Buka dah. Tamu buka nak buka tau. Buka sekali balik lari apa? Ada tak jenis gitu? Ada. Sabar dia. Ngalah lah. Ngalah bukan takut. Kalau nak badi 3 jam menang kita. Badi taekwondo menang kita, tapi nyanyi je. Tak? Bersabar, berdoa pada Allah. Tak? Mungkin ada kafarah kesalahan kita banyak di masa lalu. Nak Allah nak kita mati dalam keadaan bawa pahala sabar yang banyak, timbuh pada sabar kita atas dosa masa lalu. Soalan seterusnya. Sebab apa orang puan tak kena kafarah puasa, Ustaz? Dia tak puas hati. Apabila suami bersetubuh dengan isteri ketika sedang berpuasa, tak dirasakkan puasa itu dengan jima', maka isteri hanya wajib qadha sehari. Faham lagi? Dan suami wajib kafarah. Puasanya syahra ini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Kerana kita ni qawwamuna 'alan nisa. Nampak? Kita ni adalah pemimpin. Maka bila tidak berlakulah masalah di dalam sebuah negeri, maka yang kenanya mesti besarlah. Faham tak lagi? Esko tak kena. MB kena pasal dia pemimpin hak paling besar. Tak? Walaupun kita pakai logik akal, sepatut dia sama-sama tak 2 bulan turut-turut. Tapi ini hukum Allah. Kadang-kadang dia punya pasal. Kita kena 2 bulan, dia sengih qada sehari. Mu ingat senang qada 2 bulan. Masuk hari ke-59, dah ingat niat, dak kena buat mula 2 bulan. Itu kata. Bini punya pasal. Kita tengok, itulah panggil ujian. Allah test kita. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan dunia ni ialah kami test kamu. Kami uji nak dapat yang terbaik. Kamu baik dah, tapi mungkin ada yang terbaik. Tengok bulan ni, kalau kita panggil dia payah hari. Panggil wih dah masuk kat pak tidur. Kita pak tidur jelek lidah. Faham tak lagi? Nok dia dah hari. Tapi kalau bulan puasa, dia buat ujian. Dia buat cabut kain depan kita. Faham tak? Dia dah ingat pakai tuala tu, big puing itu. Faham? Kita pula dak nyahu lapar perut. Puak 2 bulan turut-turut. Soalan seterusnya. Apakah orang buat bunyi tangan masa kuliah? Bunyi tangan. Dia apa saja yang menarik perhatian orang, jadi tak tertumpu kepada khutbah yang disampaikan, perbuatan itu makruh. Kalau di Masjidil Haram 3 tahun lepas, 4 tahun lepas berat dah dengan telefon. Lagi. Betul tak? Mayang Isa dalam Masjidil Haram je. Jahat bunyi telefon. Kerung-kerung, kerang-kerang, kerang-kerang, macam-macam peseng tu. Jadi semua tu nak mengganggu orang dah. Itulah. Tengah daripada dalam nikmat itu ada bala. Kalau baik sakit ni nak puasa 3 hari, jadi nazar tak? Jadi tidak nazar, kata setengah ulama. Nazar ni kita kena kata aku bernazar atau aku wajibkan berpuasa. Walau bagaimanapun untuk keluar daripada khilaf ulama, tunaikanlah puasa 3 hari. Soalan seterusnya. Boleh tak niat iktikaf masa semayang tayat masjid? Kita pernah sekali masa semayang Jumaat baru teringat. Rosak tak solat kita? Sebahagian ulama ada menyebut bahawasanya sah niat iktikaf dalam semayang. Dia tengah diri gitu, duduk imam duduk baca. Contoh. Dia mari dalam hati aku niat iktikaf dalam masjid ini. Sah. Tapi jangan niat iktikaf itu di dalam takbiratul ihram. Itu boleh merosakkan niat semayang. Allah saja aku semayang fardu maghrib dengan niat iktikaf lalu dalam masjid ini. Faham? Takut-takut kosak taruh tayyib kita punah. Kalau rumah kita ada ruang solat khas, bolehkah orang puan di rumah niat iktikaf pada masa semayang? Di rumah kalau tak niat iktikaf, niat iktikaf itu dalam masjid. Baik. Sikit lagi deh.
Saya pergi klinik laki-laki, dia rawat saya, sentuh tangan saya sebab nak cek saya. Boleh tak saya pergi klinik itu, sedangkan ada lagi klinik perempuan? Tak boleh. Laki-laki kena berobat dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Selagi ada pilihan, tak boleh. Dia yang boleh laki-laki merawat perempuan ketika darurah. Faham? Maksud darurah, situasi yang tidak boleh memilih. Ngakok di padang pasir, 3 hari dah tak jumpa makanan, ada bangkai. Lembu yang tidak sembelih mampu. Bangkai lah. Asalnya hukumnya haram. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Hanya sahaja Allah Ta'ala mengharamkan kamu makan bangkai. Tapi 3 hari tak makan boleh memudaratkan nyawa. Gua ni pula. Tadi harrama alaikumul maitah. Allah haramkan atas kamu bangkai. Ayat lain pula. Famani turra ghaira baghin wala adin. Barang siapa yang sampai pada situasi tidak boleh lagi memilih untuk menyelamatkan nyawa kritikal, bukan sengaja dan tidak berlebih-lebihan, fala isma alaih, maka tidak berdosa dia makan bangkai. Kerana itu darurah. Kaedah kita keluar pula, ad-darurah tubihul mahzurah. Nampak? Bila berlaku darurah, dia mengharuskan yang asalnya tidak dibolehkan. Tapi sekadar makan untuk selamat nyawa. Ad-darurah tu tuqaddaru bi qadariha. Darurah sekadar-kadar yang diperlukan saja. Dia bahang pulak sepinggang, pikul pulak pakai. Faham? Cadang takarang pulak. Hukumnya haram. Kena faham baik. Jadi, bila tidak ada perawat perempuan yang ada laki-laki, dan sakitnya itu nampak perlu dirawat. Kalau sakit yang tak perlu dirawat, nak rawat boleh, tak rawat pun tak apa, tak boleh laki-laki. Itu bukan darurah. Faham? Contoh kulit dia jadi kurang vitamin lah ni. Nak pergi doktor lelaki, doktor puan ada. Tak boleh. Kerana kurang vitamin itu tidak membunuh. Kurang vitamin itu tidak menjadikan kamu cedera, mati dan sebagainya. Faham? Kena kritikal. Seperti beranak. Kaki patah. Soalan seterusnya. Bolehkah kita lepar bunga masa nikah? Itu budaya orang Kristian. Lepas nikah, pengantin perempuan dapat bunga. Pengantin perempuan berdi. Dia pun lepar bunga ke belakang. Lepas tu ramai-ramai orang kampung berebut lopak. Faham lagi? Itu tidaklah dilakukan oleh umat Islam di negara kita dulu. Sekarang ditiru habis. Faham lagi? Dia nak buat juga. Sebaiknya tak usah buat lah. Takut-takut masuk man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Mengikut budaya kaum Kristian, takut-takut jadi seperti kaum Kristian. Soalan yang ketiga sebelum akhir. Arwah sebelum meninggal 5 tahun sakit. Tidak solat kerana tidak tahan sakit. Kalau kena air di kaki, arwah akan berasa bisa bila kena air. Adakah anak-anak wajib qada solat arwah? Berkenaan kewajipan yang ditinggalkan oleh si mati, dengar baik-baik. Kita sampaikan ni pendapat jumhur ulama, pendapat yang muktamad dalam mazhab dan pendapat yang kuat. Kalau dia meninggalkan puasa, maka diqadakan oleh warisnya. Kalau dia meninggalkan, dia tidak membayar zakat, maka dibayarkan oleh warisnya. Kalau dia tidak pergi haji, maka dihajikan oleh anak warisnya ataupun haji badal orang lain. Faham? Tapi dalam bab sembahyang, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i dan pendapat jumhur ulama mazhab 4 tidak diqada oleh warisnya. Dr. Wahbah Zuhaili sebut dalam satu fatwa beliau, naklah anak-anak itu setiap lepas semayang fardu dan sunat, hadiahkan pahala semayang mereka itu kepada ibu bapa mereka. Mudah-mudahan diberatkan timbangan ibu bapa kita itu di akhirat nanti. Soalan yang kedua sebelum akhir. Saya nak masuk pondok Ustaz Muhaizat. Tapi saya nak tahu Ustaz Muhaizat itu betul ke atau ajaran sesat? Beginilah, saya sebenarnya tidak kenal Ustaz Muhaizat tu, tak pernah jumpa dan tak kenal, nak cerita pun takut orang kata menipu. Pondok dia yang kita tahu di Kelantan, di mana kita tak tahu.
Cuma yang tahu nama tu kerana kadang-kadang kita buka Facebook, dia ada di depan, di wall. Nampak? Adapun dia mengajar, kita tak dengar. Kita tak dengar bukan masalah betul tak betul, kerana kita tak dang nak dengar. Banyak kalau di page saya tu kawan-kawan yang friend, bila mereka share di punya wall, masuk kat kita. Banyaklah ustaz berjujuk, tapi kita tak dang nak dengar, nak klik, nak dengar, nak klik, nak dengar, nak klik, nak dengar. Pasal kerja kita pun tak habis-habis nak mau. Faham? Gitu kan. Cuma kadang-kadang tu nampak kalau bawa mak pergi jalan, like sutir. Tak faham tak lagi. Jadi kita tak kenal pun siapa Ustaz Muhaizat. Yang kita tahu dia ni belajar di Yaman, sekadar tu saja. Dan balik mengajar di Kelantan. Jadi semoleknya kalau kamu nak pergi belajar dengan siapa pun, di pondok mana pun, pergi dulu berjalan. Pergi ziarah, pergi dengar, begitu. Itu yang lebih baik. Kita tak tahu. Jadi kalau orang kalau tanya bab kereta, boleh aku jawab. Faham tak lagi? Volvo nak S60, boleh. Nak bembel kereta ni, Daihatsu ke apa, boleh cerita. Tapi kalau bab orang yang ustaz-ustaz yang kita hanya kenal muka saja, kita tak nak cerita. Nampak? Dah pelawak dah. Tak? Kita tak cuma kenal muka. Pergi ziarah, pergi tengok. Sebab sekarang ini bukan kata tu tiap-tiap benda, semua benda ni yang baik pun sekarang sudah disesatkan orang. Betul tak? Orang mengajar apa kata sesat. Tok Guru Ajadi orang kata sesat. Betul tak? 2 kali mengajar tafsir khatam. Sekali kuliah beribu orang, bukan puluh-puluh ada di jemaah Rusila. Khatam 2 kali, 40 tahun. 20 tahun khatam, mengajar khatam tafsir. Orang kata sesat. Betul tak? Ini zaman fitnah. Soalan yang terakhir. Orang muda dia pandai buat masuk video TikTok. Selawat. Lagi orang itu zikir 10,000 ke, ada 10,000 view. Khasiat zikir itu beribu-ribu. Jadi adakah ganda dengan orang yang view kita itu jadi ribu-ribu juga ke guanya? Kalau dia yang benar lah kuat kebajikan jugalah ikut TikTok. Ini musim TikTok. Zaman kita dulu TikTok. Ingat tak TikTok? Cekelak. Cekelak. Masih ada lagi dekat cyber. Ada TikTok. Tu dulu zaman budak kalau suka tu. Ketak tu. Iklan dia ting tu 60 tahun. Tak ada mulut masuk. Padahal kita buat tak masuk sekarang lah mulut. TikTok lah ni TikTok pula. Jadi tak kira lah TikTok ke YouTube ke apa ke tak. Allah kata ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kamu tolong benda yang baik dan benda takwa. Pasti kamu share pahala dia. Ad-dalu 'alal khairi, Nabi kata kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada perkara yang baik, maka dia dapat sama pahala macam orang lain buat. Faham? Orang mari 5-6 orang. Kat mana masjid lama durian burung? Pasal ada ceramah malam ni, kita nak pergi, tak kenal ni. Mari daripada Kemamak ni. Faham tak lagi? Maka kita pun tunjuk lah. Tu, lepas tu nampak orang unang sikit tu. Tukang tunjuk tu masuklah hadis ni kok. Jadi orang tu marilah. Boleh pahala tak sebuah kereta mari? Tukang tunjuk, tukang tunjuk, dapat pahala kok orang tu mari. Padahal tukang tunjuk mana tu pergi main snooker. Dia pergi kuliah dia main snooker. Faham lagi? Dia dapat kok syarat dia orang mukmin. Faham lagi? Jadi menunjuk dengan tangan dapat pahala, atau membuat anak panah. Ada ni buat papan sekeping, buat anak panah. Lepas tu papan cacang tepi jalan, nak tunjuk arah masjid. Ketang. Sini, situ. Orang tengok tu benda tu, orang dapat pergi masjid. Dia tukang buat dapat pahala. Wadalu al-syari kafa'il. Orang yang tunjuk pada perkara dosa kau, dia dapat sama kau. Lepas tu dalam TikTok, kalau benda tu benda manfaat, benda yang menjadikan kebaikan, benda yang mengundang pahala seperti selawat, 1000 view, dan bila view itu 1000 orang yang view itu dia juga berselawat, maka pahala 1000 orang berselawat itu
dapat orang yang buat TikTok tu. Faham? Yang buat dosa pula, nah, yang kutuk orang, yang buka aib orang, cari salah orang, yang nak jatuhkan orang, maka tidak berkeputusan dosanya sampai hari kiamat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na ma 'allamtana, 'allimna mimma yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.